في Zilal Quran karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat-ayat 23 hingga 25. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah dikurniakan habuan dari kitab suci? Mereka diseru kepada kitab Allah supaya ia mengadili di antara mereka. Kemudian segolongan mereka berpaling darinya dan mereka menghindari seruan itu. Ayat 23. Itu disebabkan kerana mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami melainkan sekadar beberapa hari sahaja. Dan mereka telah diperdayakan di dalam agama mereka oleh kedustaan yang diada-adakan mereka. Ayat 24. Bagaimanakah kelak apabila kami kumpulkan mereka pada hari kiamat yang tiada mempunyai sebarang keraguan itu, dan setiap orang disempurnakan balasan terhadap segala amalan yang telah dilakukan dan mereka sekali-kali tidak akan dianiayai. Ayat 25. Al-Quran berfungsi sebagai pengesah seluruh kitab-kitab suci yang lain. Itulah pertanyaan yang bertujuan menyatakan keheranan dan mengancam sikap kaum ahli kitab yang aneh dan bertentangan. Mereka dikurniakan habuan dari kitab suci itu, iaitu Taurat, yang dikurniakan kepada kaum Yahudi, dan di samping Taurat ialah kitab Injil yang dikurniakan kepada kaum Nasara. Kedua-dua kaum itu masing-masing dikurniakan habuan kitab suci, memandangkan kitab Allah itu merupakan seluruh yang telah diturunkan Allah pada para rasulnya. Dan di sanalah dijelaskan konsep keesaan uluhiyah dan kiwamah, iaitu pentadbiran Allah. Segala kitab yang diturunkan kepada mereka, kepada para rasul itu pada hakikatnya merupakan satu kitab sahaja, yang mana kaum Yahudi dikurniakan sebahagian darinya dan kaum Nasara juga dikurniakan sebahagian darinya. Sedangkan kaum muslimin dikurniakan semua kitab itu, memandang Al-Quran sebagai sebuah kitab yang merangkumi seluruh dasar-dasar agama Allah dan mengesahkan semua kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan menyatakan keheranan terhadap kaum ahli kitab yang diseru supaya berhakimkan kitab Allah dalam pertelingkahan mereka dan dalam segala urusan hidup mereka. Tiba-tiba seluruh mereka tidak menyambut seruan itu, malah segolongan dari mereka menolak dari berhakimkan kitab Allah dan syariatnya, iaitu satu perkara yang bertentangan dengan keimanan mereka terhadap mana-mana bahagian kitab Allah dan tidak selaras dengan dakwaan mereka selaku ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah dikurniakan habuan dari kitab suci? Mereka diseru kepada kitab Allah supaya mengadili di antara mereka. Kemudian segolongan mereka berpaling darinya dan mereka menghindari seruan itu. Ayat 23. Keengganan ahli kitab berhakimkan kitab Allah. Demikianlah Allah menyatakan keheranan terhadap sikap ahli kitab apabila segolongan dari mereka menolak dari berhakimkan kitab Allah dalam perkara-perkara etikat dan urusan-urusan hidup. Bagaimana pula dengan mereka yang mengaku sebagai orang-orang Islam, kemudian mereka mengeluarkan syariat Allah dari seluruh bidang kehidupan mereka. Namun begitu, mereka masih terus mendakwa diri mereka
sebagai orang-orang Islam. Ini adalah satu contoh yang dikemukakan Allah pada kaum muslimin, juga supaya mereka mengetahui hakikat agama dan tabiat Islam, dan supaya mereka berwaspada dari menjadi sasaran penyataan keheranan Allah dan kecamannya. Jika kecaman ini ditujukan kepada sikap ahli kitab yang tidak mendakwa diri mereka Islam, apabila segolongan dari mereka enggan berhakimkan kepada kitab Allah, maka bagaimana pula kecaman Allah apabila orang-orang Islam sendiri yang enggan berhakimkan kepada kitab Allah. Tentulah ia menjadi suatu keheranan yang tidak putus-putus dan menjadi bala yang tidak dapat diduga dan melamarkan kemurkaan Allah yang membawa kepada kecelakaan dan tersisir dari rahmat Allah. Al-A'udzubillah. Kemudian Al-Quran mendedahkan punca pendirian mereka yang keji dan bertentangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu disebabkan kerana mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami melainkan sekadar beberapa hari sahaja, dan mereka telah diperdayakan di dalam agama mereka oleh kedustaan yang diada-adakan mereka. Ayat 24. Inilah sebab keengganan mereka dari berhakimkan kitab Allah dan punca pertentangan mereka dengan dakwaan mereka bahawa orang-orang yang beriman dan sebagai ahli kitab yang beriman dan sebagai ahli kitab, ia berpunca dari ketiadaan kepercayaan terhadap kesungguhan hisab pada hari kiamat dan kesungguhan keadilan ilahi yang tidak memilih kasih itu. Ini ternyata di dalam perkataan mereka, api neraka tidak akan menyentuh kami melainkan sekadar beberapa hari sahaja. Jika tidak, mengapa api neraka tidak menyentuh mereka melainkan sekadar beberapa hari sahaja? Mengapa mereka berkata begitu sedangkan mereka menyeleweng sama sekali dari hakikat agama, iaitu enggan berhakimkan kitab Allah dalam segala perkara dan urusan? Mengapa mereka berkata begitu jika mereka benar-benar percaya kepada keadilan Allah dan benar-benar yakin terhadap pertemuan dengan Allah? Mereka berkata begitu semata-mata dusta sahaja, kemudian mereka tertipu dengan kedustaan mereka sendiri. Dan mereka telah diperdayakan di dalam agama mereka oleh kedustaan yang diada-adakan mereka. Ayat 24. Sebenarnya tidak mungkin terkumpul dalam sebuah hati kesungguhan kepercayaan terhadap pertemuan dengan Allah dan kesungguhan perasaan terhadap hakikat pertemuan dengan kelemahan dan kegoyahan kepercayaan terhadap balasan dan keadilan Allah. Sebenarnya tidak mungkin terkumpul dalam sebuah hati perasaan takut kepada hari akhirat dan malu pada Allah dengan perasaan enggan berhakimkan pada kitab Allah di dalam segala urusan kehidupannya. Sifat ahli kitab itu sama dengan sifat mereka yang mendakwa diri mereka sebagai orang-orang Islam pada hari ini. Sifat ahli kitab itu sama dengan sifat mereka yang mendakwakan diri mereka sebagai orang-orang Islam pada hari ini. Sifat ahli kitab itu sama dengan sifat mereka yang mendakwa diri mereka sebagai orang-orang Islam pada hari ini. Apabila mereka diseru kepada berhakimkan pada kitab Allah, mereka enggan dan menolak, dan ada pula di antara mereka yang berlagak angkuh dan biadab. Mereka mendakwa bahawa kehidupan manusia itu adalah urusan dunia, bukan urusan agama, dan agama tidak perlu dilibatkan dalam kehidupan amali manusia, dalam perhubungan ekonomi dan sosial mereka, malah dalam kehidupan kekeluargaan mereka. Namun demikian,
mereka masih terus mendakwa diri mereka sebagai orang-orang Islam. Namun demikian, mereka masih terus mendakwa diri mereka sebagai orang-orang Islam. Namun demikian, mereka masih terus mendakwa diri mereka sebagai orang-orang Islam. Ada pula setengah mereka secara bodoh dan bebal beranggapan bahawa Allah tidak akan mengazabkan mereka di akhirat, melainkan semata-mata untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa maksiat. Kemudian selepas itu, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Kerana bukankah mereka orang-orang Islam belaka? Anggapan ini sama saja dengan anggapan kaum ahli kitab, dan keangkuhan mereka sama saja dengan keangkuhan ahli-ahli kitab yang tertipu dengan kedustaan yang telah diada-adakan mereka tanpa sebarang prinsip dalam agama. Kedua golongan ini sama sahaja dalam tindak tanduk mereka yang melencong dari prinsip pokok dan hakikat agama yang diredai oleh Allah, iaitu penyerahan diri, ketaatan dan kepatuhan pada perintah dan penerimaan peraturan dan undang-undang dari Allah yang Maha Esa sahaja dalam segala urusan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah kelak apabila kami kumpulkan mereka di suatu hari kiamat yang tiada sebarang keraguan itu, dan setiap orang disempurnakan balasan terhadap segala amalan yang telah dilakukan, dan mereka sekali-kali tidak akan dianiayakan. Ayat 25. Bagaimana? Itulah ancaman yang menggerunkan hati mukmin yang menghadapinya apabila ia menyedari kesungguhan hari kiamat dan kesungguhan pertemuan dengan Allah itu. Juga kesungguhan keadilan Allah. Kepercayaan dan kesedarannya tidak menjadi lemah bersama angan-angan yang palsu dan kebohongan-kebohongan yang mengelirukan. Di samping itu, ia merupakan ancaman kepada semua pihak, iaitu kaum musyrikin, kaum ateis, kaum ahli kitab dan pendakwa-pendakwa Islam. Semua golongan ini sama sahaja, iaitu mereka tidak merealisasikan Islam di dalam kehidupan mereka. Bagaimanakah kelak apabila kami kumpulkan mereka pada hari kiamat yang tiada mempunyai sebarang keraguan itu, dan keadilan mengambil jalannya, dan setiap orang yang disempurnakan balasan terhadap segala amalan yang telah dilakukannya, dan mereka sekali-kali tidak akan dianiayai. Penghujung ayat 25. Ya, ini dilakukan kezaliman dan pilih kasih di dalam hisab Allah. Pertanyaan ini dikemukakan tanpa jawapan, tetapi hati telah menjadi begitu takut dan gemetar untuk mencari jawapan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah ketaatan kami kepada-Mu.